Okey, terima kasih buka kamera. Okey, nampak tak slide Ustaz? Nampak. Okey, nampak eh? Nampak. Okey, terima kasih. Okey, Ustaz nak minta seorang pelajar Banat ataupun Banin kalau nak baca, boleh baca slide ni. Saya Okey, silakan. dalam mencapai kejayaan, kita sering kali menghadapi kegagalan berulang kali. Sama juga kita menghafaz Al-Quran, kita menghafaz berulang kali supaya kita dapat menghafal Al-Quran dengan lancar. Okey, terima kasih Banat. Siapa nama ni? Nama Jana. Jana. Okey, terima kasih Jana. Nama syurga. Okey. Okey, pada ayat sini kita perhatikan, kita tak ada mencapai kejayaan dengan sekelip mata. Kita selalunya gagal dahulu. Berulang kali kita mencuba, baru kita berjaya. So, Ustaz rasa kalau Ustaz beritahu kamu, hari ni Ustaz rasa kamu dah tahu apa nak belajar hari ni. Apa yang kita belajar hari ni? Macam Ustaz cakap minggu lepas. Scratch. Yes, Crash. So, minggu lepas kita dah belajar tentang pelbagai pilihan dan kamu pun dah buat tugasan dan hantar Ustaz semalam. So, hari ni apa kita nak buat ialah kita akan gunakan Scratch juga, tapi kita guna kawalan ulangan. Okey, ada pelajar lain masuk ni. Saya tengok siapa yang masuk yang lambat ni ya. Siapa masuk ni? Okey, Handi Hayat. Okey. Okey. So, hari ni kita akan belajar atau cara menggunakan kawalan ulangan. Okey. Macam biasa, untuk belajar kita ada objektif pembelajaran yang perlu kita capai di akhir pembelajaran. Yang pertama, pelajar dapat mengetahui jenis kaedah kawalan ulangan dalam Scratch. Yang kedua, ialah pelajar dapat mengaplikasikan atau cara kawalan ulangan menggunakan aplikasi Scratch. So, hari ni tak banyak yang kita slide Ustaz ni. Kita banyak mencuba untuk membuat Scratch. So, yang inilah perlu kita cuba buat. Kita akan cuba capai pada hari ni, pada waktu yang singkat ini. Okay. Okay, boleh Ustaz proceed pembelajaran seterusnya? Okay. Okay, yang pertama. Pengenalan. Pengulangan diperlukan bagi mengawal aliran atau cara. Pengulangan ataupun gegelung atau cara akan diulang-ulang selagi syarat yang telah ditetapkan tidak tercapai. Okey, siapakah pelajar yang baru masuk ini? Muaz Syatibi. Okey, sila masuk Muaz. Okey, ingat lagi tak kita belajar bab 3 pasal algoritma yang tentang ulangan tu? Ingat. Okey, kita ada berapa jenis ulangan? Sekejap. Ni. 3 kan? Ada 3 kan? Betul tak? Okey. Selamat datang. Alhamdulillah makin ramai masuk hari ni. Okey. Untuk kawan-kawan kamu, kita tengah buat recording sekarang ni. So, kamu akan tengok video kamu ni kat YouTube. InsyaAllah. Okey. Apa 3 tu ingat tak? For untuk single dengan pilihan. Pulang single. Yang tu kita belajar dalam algoritma. So, hari ni kita nak belajar untuk Scratch pula. Okey, untuk Scratch, kita ada 3. Hari ni Pak Nis akan ulang balik, saya akan tanya berulang kali supaya kamu mudah ingat. Okey, terdapat 3 jenis kaedah kawalan ulangan dalam Scratch. Yang pertama ialah ulang sehingga. Yang kedua ialah ulang 10 kali. Kemudian ketiga ialah ulang selama-lamanya. Maknanya kalau ulang lama-lama ni, kamu akan pusing tak berhenti. Kalau ulang sehingga ni, sekiranya syarat tertentu dipenuhi. Contohnya,
Ustaz pernah cakap dalam algoritma sebelum ni. Contohnya selagi kamu tak selagi kamu tak gosok gigi 10 kali, selagi itulah kamu gosok gigi. Okey. Ada syarat-syarat dia. Kalau untuk 10 kali ni kita dah tetapkan dah. Okey, ni saya tunjuk repeat until, berulang sehingga syarat dipenuhi seperti apa yang saya cakap tadi. Yang nombor 2 ialah repeat, berulang mengikut bilangan lelaran yang ditentukan. Berapa kali kita letak? Kita letak, kalau kat sini tulis 10 kali kan. Sebenarnya kita letak 20 kali pun boleh, 100 kali pun boleh. Tak ada masalah. Cukup 10 kali, dia akan stop sendiri. Okey. Kemudian last kali ialah ulang selamanya. Yang ni akan berulang tanpa henti. Selalunya untuk banyak aplikasi dalam kat luar sana kita guna forever sebab kita tak tahu siapa nak guna pada bila-bila masa. Okey, siapakah yang baru masuk ini? Kita tengok. Okey, selamat datang. Okey, Syaradia. Selamat datang semua. Okey, Ustaz sambung balik. Mana Ustaz Ustaz? Okey. Okey. Okey, kita pergi kepada struktur dalam kawalan ulangan. Yang ni Ustaz nak kamu sebenarnya kamu standby scratch sekarang. Sebab Ustaz nak kamu sambil-sambil Ustaz ajar ni, Ustaz nak kamu terus buat. Okey? Okey, soalan dia. Sediakan senarai menaik bermula dengan N1 sehingga N lebih besar atau sama dengan 13. Di mana N ialah N tambah 2. Okey, kat sini kita akan gunakan ulangan repeat until, ulang sehingga. Maknanya dia ada sehinggalah syarat tertentu dipenuhi. Okey, yang ni adalah dia punya struktur dia. Macam saya cakap sebelum ni, nak start struktur mesti menggunakan kataan mula ataupun begin dan berakhir dengan perkataan tamat ataupun end. Siapakah baru masuk ini? Wafi. Datang Wafi. Okey, Ustaz letak balik. Ustaz ulang balik. So, kita kat sini, selalunya kita akan buat struktur, kita akan bermula dengan mula dan berakhir dengan end ataupun tamat. So, ni adalah contoh kita dah belajar masa algoritma sebelum ni. So, yang ni adalah contoh catak alih. Kita ada perkataan mula. Lepas mula, kita akan setkan. Okey, kita nak mulakan dengan suatu formula ubah dengan nombor 1. So, kemudian kita ada, ini adalah kawalan pilihan. Syarat-syarat dia, syarat perlu dipenuhi. Sampai syaratnya 13, barulah dia akan tamat. So, selagi tidak, dia akan berulang-ulang sehinggalah dia memenuhi syarat N ialah 13. Dan bila dah lepas syarat N ialah 13, barulah dia akan keluarkan senarai nombor daripada dalam bentuk menaik daripada 1 hingga 13. Dan kemudian tamat. Okey. So kat sini, ni adalah kamu dah belajar algoritma dahulu. So hari ni kita nak buat ialah scratch. Okey, so nak kamu buka scratch sekarang sambil-sambil Ustaz tunjukkan contoh scratch. Okey. Sekarang ni, yang ni adalah contoh yang Ustaz dah buat. Okey, yang ni. Nampak tak? Nampak. Okey, nampak So, Ustaz akan buka scratch sekarang. So, Ustaz nak kamu tengok apa yang Ustaz buat. Lepas tu, Ustaz nak kamu buat balik. Okey? Sekejap, Ustaz tutup Ustaz punya slide. Ustaz buka scratch Ustaz. Okey, nampak dah scratch Ustaz? Okey. Nampak? Okey, nampak Okey, sambil-sambil menyelam minum air. Okey, apa yang Ustaz buat ni kamu boleh catat dulu, lepas tu kamu try Okey, mula-mula untuk buat kawalan ulangan ni. First ialah kita kena pergi ke script data dan kita akan buat list. Nampak tak? Kat sini ada keluar, kita buat make list. Kat sini kita akan letak, kita akan type senarai. Okey. Dan pastikan kita tick
butang for describe only. Okay. Lepas tu tekan OK. Dah keluar lah. Sekejap Ustaz, saya cuba nak follow Ustaz je. Okay, nak follow Ustaz, tak apa. Okay, Ustaz ulang balik. Make list. Tulis nama senarai. Lepas tu tekan butang for describe only. Okay, tu step pertama. Nama senarai Ustaz. List nama tu senarai. Lepas tu tekan titik for describe only. Lepas tu tekan OK. Lepas tu keluarlah macam Ustaz ni. Okay. Okay, step yang kedua perlu kita buat ialah kita akan buat variable ataupun boleh ubah. So, kita akan tekan make variable ni. Sama juga. Cuma variable ni kita akan letak n. Kita akan tulis n kat sini. Sama juga kita akan tekan for describe only. Lepas tu tekan OK. So, kita akan keluar yang warna orange ni. Nampak tak? Warna orange satu, warna orange gelap satu. Okay. Step kedua dah lepas. Okay ke step kedua ni? Dah boleh follow lagi ke? Dapat. Okay, dapat Okay, lepas buat macam tu, barulah kita pergi ke event. Kita tekan when yang buat ada bendera hijau ni. Okay, masuk dalam ni. Kemudian, kita patah balik ke data. Kita cari delete satu ni. Apa? Kita masuk tarik kat sini. Cikgu, Okay. kenapa saya punya tak ada kata data? Ustaz takut kamu guna yang aplikasi dia punya Scratch yang jenis lain. Scratch 2.0 kan? Yes, Scratch 2 offline editor. Patutnya kamu guna yang ni. Tak apa, kamu tengok dulu. Mana Ustaz dapat? Yang ni sama juga Ustaz Mana? dapat kat online. Ustaz download, Ustaz tulis PG Scratch 2 offline editor. Tak apa, nanti jangan risau, Ustaz akan, kita tengah rakam ni. Kalau kamu tak sempat, kamu boleh rujuk balik dengan video ni Baik Ustaz. Okay, sambung balik. Okay, dah ambil delete tadi. Kita tukarkan satu kepada all. Okay, dah buat dah. Okay, kemudian step yang seterusnya adalah kita akan masukkan pemula ubah yang kita dah buat tadi. So, Ustaz akan masukkan set ni ke sini. Tadi Ustaz cakap apa? Kita bermula dengan nombor 1. So, kita tukarkan kosong menjadi 1. Kemudian barulah kita pergi ke topik kita hari ni ialah topik repeat until. Iaitu ulang sehingga. So, ulang sehingga ni kamu boleh pergi ke control. Cari repeat until. Dah jumpa dah. Yang ni masuk ke sini. Mak terlepih pula. Okay. Okay, lepas tekan repeat until, kita pergi ke operator. Kita cari yang ada lebih besar ni. Simbol lebih besar ni. Okay, masuk ke dalam repeat until. Yang sebelah kiri, kita akan letak data iaitu n. Okay. Dan yang sebelah kanan, tadi syarat dia adalah sampai dia dapat nombor 13. So, kat sini kita akan tarik nombor 13. Okay, sakit ni okey ke? Laju sangat Ustaz? Jap, saya tengah buat set N tu. Set n, tak apa. Teruskan. Okay, yang lain pun boleh try buat Sebab lepas ni kita akan buat amali sendiri. Ustaz akan bagi kamu beberapa situasi. Okay. Dah sampai ke sini. Dah tekan operator. Masukkan n sebelah kiri. Dan 13 sebelah kanan. Okay, seterusnya adalah kita pergi ke balik yang make list tadi. Kita cari add. Add thing to senarai. Okay, masuk ke dalam ni. Okay, mak terlebih pula. Kita keluar. Okay, kena masukkan dalam ni Add thing ni masuk ke dalam ni. Okay, thing ni. Masukkan pemula ubah n. Macam ni. Dan last sekali ialah kita masukkan change n by 1. So soalan tadi kita nak ubah n sama dengan n tambah 2. So kat sini apa perlu Ustaz buat ialah Ustaz akan letak 2. Okey, kalau nilainya positif bermaksud dia akan tambah 2. Kalau nilainya negatif bermaksud dia tolak 2. Okey, dapat tak? Okey, dah siap kita punya yang simple ni.
Kita try run dia. Tekan bendera warna hijau ni. Okay, keluar tak macam Ustaz buat? Sekejap, saya tengok Ustaz. Okay, tengok buat. Tak apa. Kita tengok dulu. Kalau berjaya, kalau kamu dah sama dengan Ustaz, maknanya kamu dah berjaya buat. Ustaz, Ya. Ada apa? ada punya dia keluar tapi dia keluar nombor genap. Dia keluar nombor genap. Okey Ustaz. Betul kan? Oh, nombor genap. Kat mana? Cuba tengok balik. Di manakah ralat kamu? Sama tak dengan Saya Ustaz? boleh jadi. Cuba tengok betul-betul. Saya boleh jadi Ustaz. Jadi. Yang tak jadi tu cuba tengok balik. N ni adalah 2, 1. N lebih besar daripada 13 dan change N by 2. Bukan change by 1. Tukar dia punya ni. Okay. Okay. Yang tu adalah contoh untuk repeat until. Setakat ni okey ke? Yang ni adalah yang semudah-mudah Ustaz boleh bagi contoh kamu. Untuk yang susah mungkin ambil masa untuk buat. Tak cukup kelas sejam ni. Okay. So kita pergi, Ustaz patah balik ke slide Ustaz. Okay, yang ni yang kita buat tadi. Kita dah keluarkan bentuk macam ni. Nampak tak? Sama, kita akan keluar nombornya bermula daripada 1 hingga 13. Sebab kita nak, dah 13 dia akan stop sebab dia dah memenuhi syarat. Okay, kita pergi ke contoh seterusnya. Yang ni mungkin agak panjang juga, tak apa. Kita try, sebab kita memang buat kerja step by step, tak ada masalah. Okay, yang ni adalah contoh untuk ulang 10 kali. Okay, kat sini pun sama. Ustaz nak kamu follow apa yang Ustaz buat. Boleh tak? Respon. Boleh tak follow Ustaz punya ni arahan? Boleh. Okay. Jom kita mulakan untuk ulang 10 kali. Ustaz akan buka scratch Ustaz. Jangan risau. Boleh. Boleh Okay. Boleh. Boleh Okay, so Ustaz new balik yang scratch Ustaz ni. Okay. First step yang perlu kita buat ialah kita perlu pergi ke data. Dan kita akan buat dua benda kat sini. So sebenarnya untuk contoh ulang 10 kali ni adalah kita akan buat CFA. Okay, so first ialah kamu pergi make list. Sama juga. For this sprite only. Tulis senarai. Sama dengan step yang kita buat tadi. Okay, tekan OK. Okay, semua dah buat. Akan keluar macam ni. Ustaz laju sangat ke? Tekan. Tak Okay, make a list. Buat macam tadi. Okay, keluarlah senarai macam ni. Step yang kedua, kita akan buat pemboleh ubah. Tadi kita hanya ada satu pemboleh ubah saja. Tapi sekarang ni untuk soalan ni kita ada dua. So, yang pertama ni Ustaz akan letak N. Letak OK. Ni adalah pemboleh ubah yang pertama. Sebabkan kita nak buat CFA, kita perlu satu lagi pemboleh ubah yang kedua. Ustaz, ni tak kena potong. Ustaz. Ya. For this sprite only. For this sprite only. Okay. Kemudian Ustaz akan buat variable yang kedua. Variable yang kedua ialah kita nak buat CFA. So kita akan tulis CFA. Okay. Lepas tu tekan OK. So ada pemboleh ubah yang kedua. Pemboleh ubah yang pertama ialah N. Pemboleh ubah yang kedua ialah CFA. Okay, kita dah siap membuat pemboleh ubah. Barulah kita mulakan kita punya coding. Okay, macam biasa. Kita akan pergi ke event. Nampak tak? Ke warna hijau ni. Tekan klik ni. Okay, tarik. Step yang sama macam tadi. Tak ada masalah. Hari-hari kamu buat. Yang kedua ialah bila kita nak masukkan CFA, kita perlu masukkan pertanyaan ataupun sensing ni. Nampak warna hijau, warna biru ni? Tekan tarik S ni.
Tarik S ni kat sini kita akan tukar what's your name ni. Kita tukar. Masukkan sifir sifir berapa anda nak. Panjang betul tulis. Tulis sini. Masukkan sifir berapa anda nak. Sifir berapa anda nak. Masukkan, okay, S ni, masukkan sifir berapa anda nak. Yang warna biru ni. Okay, dah buat dah step kedua ni. Okay, dah. Okay, kemudian kita beralih kepada pemulubah kita. Kita ambil pemulubah yang pertama ni. Set sifir ni, kita tarik. Okay. Set sifir ni, Ustaz nak kamu tukarkan jadi N. Dah buat belum? Yang ni, sifir ni, Ustaz nak tekan N. Kemudian, kosong ni, kita akan bermula dengan 1. Okay. Okay, dah buat belum? Set N. Dah. Okay. Kemudian, yang kedua ialah set sifir. Okay. Yang ni, Ustaz nak kamu tukarkan kosong ni kepada Ustaz pergi ke sensing. Ustaz ambil answer ni, Ustaz masuk ke dalam kosong ni. Dapat? Ustaz akan masukkan ke kosong ni. Sensing, answer, masukkan ke sebelah sifir tu. Okay, dapat macam ni. Okay, dah? Okay. Belum. Belum lagi? Okay, buat. Okay, kat mana kamu pening tu? Okay, dah. Okay, dah Okay, kita pergi ke bahagian data lagi. Kita pergi ke map list. Delete. Tekan delete ni, masukkan dalam sini. Yang ni, satu ni, Ustaz nak kamu tukarkan kepada all. Sama dengan yang step kita buat tadi. Okay. Kemudian, barulah kita pergi ke topik yang kita nak belajar tadi. Ulang sehingga 10. Okay. Seterusnya adalah kita pergi ke control. Kita akan cari yang for a repeat 10. Yang ni. Jumpa tak? Tarik. Masuk ke dalam ni. Okay, repeat 10 ni. Dapat? Jumpa tak repeat 10 kat control? Jumpa? Okay. Masuk sini. Okay, set yang seterusnya. Pergi ke data. Make list. Cari add. Yang ni. Tarik ke sini. Okay. Okay, make list. Cari add. Okay, sekarang ni pergi ke operator. Cari join. Yang ni kita akan guna banyak kali join sebab kita nak buat formula untuk darab untuk sifir kita. So, tarik join ni pergi masuk ke dalam thing. Okay. Okay. Kemudian yang sebelah kiri hello ni, Ustaz nak kamu pergi ke data, masukkan pemulubah N. Okay. Yang ni mungkin ambil masa banyak sikit daripada tadi. Yang ni ringkas je. Yang ni complicated sikit sebab kita nak buat sifir. Okay, lepas letak pemulubah di sebelah kiri, yang world ni, kita akan masuk sekali lagi join ke dalam world ni. Nampak tak? So, dah ada 2 join. Okay. Masuk sekali lagi join ni ke dalam world. Dan sebelah sekali. Masuk lagi. Kita akan guna banyak kali join. Nampak tak? Yang ni. Sekejap. Masuk lagi dalam ni. Masuk lagi. Kita akan guna banyak kali. Banyak Ustaz guna ni. Nak guna join ni. Sebab kita nak bentukkan formula. Okay. Dah masuk join yang kedua. Kita tukarkan hello ni kepada darab ataupun X. Okay. X. Okay. Kemudian world sebelah ni, sekali lagi kita masuk join. Dah join kali ketiga. Nampak? Join N, join X. Okay. Kemudian, untuk yang hello yang ketiga ni, kita akan masukkan pemulubah yang kedua, iaitu sifir. Nampak?
Nampak? Okey. Kemudian yang world ketiga ni kita akan masukkan sekali lagi. Join. Masukkan lagi join. Nampak tak? Berlipat-lipat kali ganda dalam ni. Okey. So hello ni, hello keempat. hello keempat ni kita akan letak sama dengan. Okey. Kemudian untuk world yang terakhir ni. Untuk world yang terakhir. Yang ni adakah nak masuk join lagi? Tak perlu. Yang kita nak masuk ialah kita nak masukkan operator matematik itu darab. Yang ni. Okey, masukkan ke dalam world. Okey. Kemudian dah masuk dah operator matematik darab ni ke dalam ke sebelah world yang terakhir ni. Yang lubang kiri ada lubang kanan, lubang kiri kita akan masukkan pemulubah yang pertama iaitu n. Yang bulat nombor yang bulat pertama sebelah kiri. Kita akan letakkan pemulubah yang pertama iaitu n. Okey, nampak tak? Dan pemulubah yang yang nombor 2 ni kita akan masukkan pemulubah yang kedua iaitu sifir. Dah siap. Berapa kali join kita guna? Ustaz, apa dia start tadi? Kat mana? Kamu kat mana dah step tadi? Mana dekat pembeli ubah yang darab tu. Yang ni. Okey. Lepas kamu tekan yang pemulubah darab ni kan, yang ni. Lubang yang pertama ni, kamu masukkan pemulubah yang pertama, n, ke dalam ni. Yang nombor 2 ni, lubang ke kanan ni, kita masukkan sifir. Dah dia. Macam ni. Dapat? Okey. Faham. Okey, faham Dan last kali, kita akan letak change sifir ni ke bawah add ni. Dan kita tukarkan sifir ni kepada n. Apa tak? Ustaz tarik jadi. Change sifir ni, Ustaz tukarkan yang ni kepada n. Kemudian bermula dengan 1. Okey. Dah siap kita punya atur cara untuk ulang 10 kali. So, nak pastikan kita punya atur cara ni berjaya, kita cuba run dia. Okey, Ustaz tekan bendera warna hijau ni. Dia minta masukkan sifir berapa anda nak. Okey, sifir berapa anda nak? 2. Sifir 2. Okey, kita tekan 2. Lepas tu tekan right. So, dia akan keluarkan senarai. Nampak tak? Dia akan keluarkan sifir 2. 1, 2 sampailah 10 darab 2. 20. Nampak tak? Ustaz. Ya. Kenapa 10 tu dia tak keluar jawapan? Dia buat 10 darab 2, lepas tu dia buat dot. Ustaz Ustaz ada je. Cuba kamu tengok kat mana. Ustaz rasa kamu ada masalah kat bahagian join yang keempat tu. Cuba kamu tengok balik yang join keempat. Yang lain semua dapat ke? Saya dapat. Dapat. Mungkin yang kamu tadi ada masalah kat bahagian join tadi. Okey. Setakat ni okey ke? Setakat ni okey ke? Kita buat okey. Kita dah buat 2 iaitu yang pertama tadi apa? Repeat until, ulang sehingga. Yang kedua ialah ulang 10 kali. Sebenarnya kamu nak ulang banyak kali pun tak ada masalah. Nampak tak? Kat sini memang dia dah set 10. Tapi kalau kamu nak jadi 20 ke, jadi 5 ke, jadi 18 ke, tak kisah. Kita boleh ubah kat sini. Nampak tak? Contohlah Ustaz letak 12. Ustaz ubah sini 12 kan? Okey, Ustaz run balik. So, Ustaz masukkan sifir 2 balik tadi. Dia akan keluar sampai 12 darab 2. Iaitu 24. So, kita boleh ubah. Okey, setakat ni okey ke? Okey. So, tu je untuk yang kita buat untuk hari ni. Ustaz nak kamu try buat sendiri. So, kita patah balik ke slide kita. Okey, yang tadi kita dah buat ulang 10 kali. Okey, yang ni adalah contoh ulang selamanya. So, yang ni Ustaz tak akan hajar kamu hari ni.
mungkin tak sempat sebab masa kita sangat mencuburi kita. Sekarang jam dah menunjukkan 1:30. So, Ustaz nak kamu try buat amali hari ni. Okey. Patah balik yang contoh yang tamu Ustaz bagi tadi. Repeat until. Ustaz nak kamu ubah yang N tadi 13 tukarkan kepada N 19. Dan change by 2 tadi, Ustaz nak kamu change by 3. Apa tak? Cuba buat yang pertama dulu. Kita patah balik yang tadi Tadi kita buat yang repeat until. Repeat until tadi, kita setkan sehingga 13 kan? Change by 2. Sekarang ni untuk soalan pertama, Ustaz nak kamu tukarkan N13 tadi menjadi N19. Dan change by 2 tadi, Ustaz nak kamu ubah 2 kepada 3. Okey. Cuba try buat ni dulu. Dalam masa 5 minit, Ustaz panggil balik. Okey? Ustaz akan bagi jawapan dia. Okey, boleh buat sekarang. Yang Yumi sekejap Yumi, sini papa. Okey, ada masalah ke? Kamu just perlu tukarkan yang kamu dah buat tadi, N13 menjadi N19. Kemudian change by 2, tukarkan change by 3. Cikgu, saya lupa yang first kena letak. Lupa yang mula. Okey, kita patah Ustaz try tunjuk balik Okey. Mana screenshot ni? Okey. Ustaz akan buat sepintas lalu yang tadi. Okey, Ustaz tutup balik. File news. Okey. Yang pertama kita buat data. Buat make list for this slide. Tulis senarai. Okey, tekan OK. Kemudian yang kedua ialah buat variable. Hanya ada satu variable je untuk soalan pertama tadi. Tekan N for this slide. Okey. Dah ada pemula ubah. Kemudian kita pergi ke event. Pergi ke, cari bendera warna hijau ni. Kemudian kita akan pergi ke bahagian data. Delete. Kat bahagian delete ni, masuk ke dalam ni. Tukarkan 1 kepada all. Okey. Kemudian set N ni kita masukkan dalam ni. Dan set N ni kita tukar kosong menjadi 1. Okey, dapat? Dan yang seterusnya adalah kita pergi ke, okey, dapat Kita sampai sini. Kemudian kita pergi ke control. Cari repeat until. Okey, yang ni. Okey. Kemudian kita pergi ke operator. Kita cari yang simbol lebih besar. Masuk ke dalam sebelah repeat until. Yang lubang sebelah kiri, kita akan masukkan data N. Kemudian yang lebih besar ni. Berapa ni Ustaz nak ni? 13 ke 19? Ustaz nak 19 kan? Betul tak? Tak 19. Dapat? 19. Okey, 19 kan? Yang nombor 2 ni kan? Okey, nombor 19. Kemudian cari add. Okey, masukkan thing ni. Masukkan perlu ubah. Okey, dapat? Kemudian last kali ialah change. Change N ni, by 1 ni, Ustaz nak 3. Okey, dapat?
Dapat sampai sini, kita run. Okay, dapat tak? Nombor 1 Cikgu hingga jap, 11. cikgu punya komputer free. Kat mana, kat mana? Kat mana kamu ni? Salah. Dapat. Dapat? Dapat jap. dapat Tak, nombor sebab 1. tadi komputer Oh, okey. komputer cikgu free tadi. Oh, freeze tadi eh? Oh, ni okey belum? Nah, dah okey dah. Dah okey dah? Okey, dapat tak? 1 hingga 19? Dapat. Okey, dapat eh. So, maksudnya kamu dah berjaya mencapai kedua-dua objektif hari ni. Okey, kita patah balik ke slide kita. Okey, kita ada masa lagi sebelum kita pergi ke membuat simpulan. Okey, Ustaz nak kamu buat sekali lagi, tetapi yang ni berubah sedikit. Yang berubah sikit adalah tadi kita ada senarai menaik 1 hingga 19. Sekarang ni untuk soalan nombor 2, Ustaz nak kamu buat dalam senarai menurun. Dia akan bermula dengan kalau senarai menurun ni, kita akan bermula dengan dengan nombor besar dan akan berakhir dengan nombor kecil. Nampak tak? Apa yang kamu ubah ialah, apa perbezaan antara nombor 1 dengan nombor 2 ni? Yang ni ada simbol lebih besar. Yang ni ada simbol lebih kecil. So, kat sini step yang pertama, step kedua tu sama saja. Cuma yang perlu kamu ubah ialah operator ni. Operator lebih besar ni tukarkan operator lebih kecil. Dan tadi kita start dengan N1, sekarang ni kita start dengan N23. Tadi syarat dia N lebih besar daripada 19. Yang ni syarat yang ni pula ialah N lebih kecil daripada 8. Dan kita nampak yang change by 2 tadi atau change by 3 tadi, yang ni adalah untuk positif. Ia akan menaik. Tapi kalau kita letak negatif 3, kita letak negatif, ia akan menurun. Okey. Ustaz nak kamu try buat yang ni. Lagi masa 5 minit. Okey. Ubah sikit je daripada yang atas ni. Okey, boleh buat sekarang Boleh. Tak, je nak buat Okey. Cara negatif. Kita buka balik yang tadi. Kamu harap-harap kamu tak delete yang tadi Okey, yang negatif ni. Nampak 3 ni? Tak, saya dapat. Okey, letak ni pergi sebelah simbol kosong. Macam ni. Nampak tak? Kamu akan ada keypad kan? Keypad Negatif. kosong tu, kita tekan yang ni. Nampak? Ubah je balik. Tak payah buat daripada awal. Ubah je. Setkan balik ke 23. Set 23. Yang ni, yang kena ubah ialah yang simbol ni. Nampak ada operator ni, Ustaz buang. Ustaz ambil yang baru. Ustaz ambil yang simbol lebih kecil. Masuk dalam ni. Masuk. Yang ni Ustaz buang. Data ni, N ni Ustaz masuk ke sini. Okey. Repeat nanti berapa? N lebih kecil daripada 8. Kita tekan 8 macam ni. Kemudian yang ni change N by negatif 3. Ustaz dah tekan tadi. Baru kita run balik. Nampak tak? 23 menurun sampailah dia berhenti ke nombor 8. Okey, semua berjaya buat ke? Jaya. Alhamdulillah. Ubah sikit saja daripada tadi. Okey. So, jam dah menunjukkan 1.40. Okey, ni jawapan dia. Nampak tak? Sama Ustaz buat tadi kan? Yang nombor 2 tadi. Ustaz ubah je daripada N1 menjadi N23. Operator Ustaz ubah daripada operator lebih besar menjadi operator lebih kecil. Nombor 19 Ustaz akan tukar nombor 8. Yang change by N3 ni ataupun dia posisi 3, dia akan tambah 3 setiap satu ni. Tapi bila saya letak negatif, dia akan tolak 3 setiap ni. 23, 20, 17, 14, 11 dan 8. Okey, kamu dah berjaya buat hari ni, alhamdulillah. Untuk yang ulang 10 kali tu, mungkin kita akan buat masa latihan nanti. Okey? Okey, so boleh Ustaz pergi ke next slide?
Fadli Banat, boleh Ustaz pergi ke next slide? Boleh? Boleh Okey, kita Boleh. hari ni kita akan buat kesimpulan sedikit. Ustaz nak tanya kamulah. Okey, adakah anda mencapai kedua-dua objektif? Apa objektif pertama kita tadi? Kita kenal 3 kaedah kawalan ulangan untuk Scratch. Yang pertama ialah repeat until. Yang kedua, yang kita buat tadi? Yang nombor 2 tu? Ulang Ulang 10 kali. Dan nombor 3, ulang forever alone. Ulang selama-lamanya. Yang mana ia tak akan berhenti. Itulah objektif yang pertama. Objektif yang kedua ialah yang kita buat tadi. Kita dah buat sebanyak 2 kali aplikasi Scratch atau cara ulangan. Okey, so hari ni kita dah mencapai kedua-dua objektif yang kita capai hari ni. Yang kesimpulan kedua ialah berapakah penilaian kefahaman diri anda? 1 hingga 5. Anda nak bagi berapa kat diri anda? Amal, nak bagi berapa kat Amal? 4.5. 1 hingga 5. Kamu faham sampai mana? Kalau kamu yang 1 ni memang tak faham langsung, 5 ni kamu faham, yang 3 yang sedang-sedang. Berapa kefahaman yang kamu 3 bagi? Ustaz. 3. Mungkin sebab kita tak buat latihan lagi kan. So mungkin 3 tu dah okey lah. Maknanya kita sedang-sedang. Ada yang dapat 5 tak? Ada rasa? Ya Ustaz, Ya, boleh lah. Boleh lah. Okey. Okey, dan kesimpulan 4.5. okey 5. Wah, alhamdulillah tu. Okey lah. Kalau Ustaz bagi 3 untuk Ustaz sendiri lah. Okey. So, yang ketiga ialah PPC ini membantu anda memahami subtopik ini. Betul tak? Yang Ustaz ajar hari ni kamu faham tak? Betul. Faham kan? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey. So, untuk tugasan nanti kamu nak buat masa sekarang memang tak sempat. So, nanti petang sikit Ustaz akan bagi kamu tugasan simple je yang kita belajar hari ni. Kat Google Classroom. Dan Ustaz nak kamu hantar pada hari apa hari Khamis. Boleh tak? Hari ni hari Senin. Maknanya 3 hari kamu boleh buat 3 hari ni. Tak payah risau, simple je, tak ada masalah. Apa yang Ustaz bagi, apa yang kita belajar hari ni. Nampak tak? Okay? Okay. So, TN. Ya, tunggu dulu. Jangan pergi mana lagi. Okay, Ustaz stop presenting. Okay. Dah stop presenting belum ni? Lagi. Dah stop Okay, kan? dah. Okay. So, hari ni kita ada 29 orang. Yang buka kamera, Jannah, Amal. Mana lagi buka kamera ni? Tunjukkan gambar anda. Chris kecil. Pasal nak gambar Ustaz tak ada? Kenapa gambar Ustaz tak ada? Sebab Ustaz rekod guna OBS. OBS ni yang kalau kamu perasan, kalau orang buat video yang ada gambar kat sebelah ujung-ujung tu. Itulah Ustaz. Mana kalau bila Ustaz buka OBS, maksudnya Google Meet Ustaz tak boleh buka. Ustaz, kamu boleh dengar suara Ustaz je. Okay. So, sebenarnya kita ada lagi 1 minit. Okay, kalau kamu perasan, kita ada cikgu, 3 orang cikgu dari luar yang memahati kamu. Dan memahati Ustaz sekali. Perasan tak? Jangan terkejut. Tak. Perasan tak? Carilah siapa yang tersembunyi tu. Tak, saya cek nama. Cek nama. Mana nama kamu tak familiar? Apa, alhamdulillah, baguslah kamu tak perasan. Jangan tutup kamera. Okay. So, untuk hari ini, terima kasih sebab bagi kerjasama yang baik. Saya harap apa yang kita belajar hari ni melekatlah sampai minggu depan. Minggu depan dan selama-lamanya. Sebab kita tak tahu lagi PKP ni sampai bila. Kalau PKP ni sama lagi 2 minggu, kelas online lagi ada 2 minggu ni.
Nak menangis dah Ustaz rumah ni. Saya boring. Kan boring kan? Okey. Tu je untuk hari ni. Terima kasih. Kamu dah boleh left group. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih. Sama. Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Tadi saya disconnect. Tak apa. Nanti video nanti Ustaz masukkan dalam YouTube Ustaz. Nanti kamu boleh tengok balik Assalamualaikum Ustaz. Okey, sama. Waalaikumsalam. Puan. Masa tak dengar suara puan. Puan lagi mana pula?